Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Ahmad Najmi Nasruddin dalam My2M News edisi Disember 2021. Jabatan Perikanan Negeri Kedah melalui Cawangan Perlindungan Sumber telah melakukan program pemantauan, kawalan dan pengawasan MCS di PRN Negeri Kedah pada 9 Disember 2021. Dalam program tersebut telah menjumpai 3 buah vesel sedang mengoperasikan pukat rawa sorong di lokasi 1.0 hingga 2.0 Batu Nautika dari pantai Kuala Kuar dan Kuala Jerlun. Ketiga-tiga vesel berkenaan disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Perikanan 1985, Seksyen 11-3-A iaitu mengendalikan atau membenar dikendalikan apa-apa belat ikan, peralatan menangkap ikan, peranti mengumpul ikan atau sistem kultur laut tanpa suatu lesen dan Seksyen 8-A iaitu tanpa lesen yang sah dikeluarkan. Antara barang yang dijumpai dan disita adalah 3 unit sampan fiber VTN, 3 labuh pukat rawa sorong dan 6 batang buluh penyurung. Kesemua tahanan dan barang rampasan dibawa ke Pangkalan Cawangan Perlindungan Sumber Kuala Kedah untuk tindakan lanjut. Leka menangkap ikan. Itu yang boleh dikatakan apabila pasukan penguatkuasa unit perlindungan sumber menjumpai sebuah bot nelayan asing warga negara Vietnam ketika menjalani program pemantauan, kawalan dan pengawasan MCS di PRN Kuala Pahang dan Kemaman pada 11 Disember 2021. Tangkapan dilakukan di kedudukan lebih kurang 60 Batu Nautika dari Kuala Kemaman dan turut menahan seramai 17 orang kru nelayan asing warga Vietnam serta alat menangkap ikan iaitu alatan tunda gading. Kesalahan bagi kesemua orang kena tahan adalah di bawah Akta Perikanan 1985, Seksyen 15 iaitu menangkap ikan atau cuba menangkap ikan di perairan Malaysia dan Seksyen 16 iaitu memasuki perairan perikanan Malaysia tanpa mendapat kelulusan daripada Ketua Pengarah Perikanan Malaysia. Kesemua tahanan dan barang rampasan dibawa ke Pangkalan Kemaman untuk tindakan lanjut. Ketua Pengarah Perikanan Malaysia Encik Ahmad Tarmizi bin Ramli telah melakukan lawatan kerja ke negeri Melaka pada 14 Disember 2021. Lawatan pertama di negeri bersejarah itu dengan dimulakan tinjauan ke projek ternakan udang harimau dan udang putih milik syarikat Ken Farm Sdn Bhd di Kampung Serkam, Bantai. Syarikat ini mempunyai kolam ternakan yang berkeluasan 2.5 hektar yang mempunyai 11 kolam ternakan dan 1 kolam takungan. Lawatan diteruskan dengan memberi bantuan dana jaminan makanan DJM 2021 kepada MyKP Merlimau, MyKP Sempang, MyKP Anjung Batu dan MyKP Umbai bagi projek ternakan kupang dengan peruntukan berjumlah RM200,000 dengan pecahan sebanyak RM50,000 bagi setiap MyKP. Bantuan yang disalurkan adalah seperti rak kupang, jaket keselamatan, tong insulasi, penimbang, bakul, troli dan waterjet. Objektif program ini adalah untuk memperkasakan aktiviti ekonomi komuniti perikanan dengan mempelbagaikan sumber pendapatan sekaligus merangsang ekonomi melalui pelaksanaan projek perikanan setempat dan aktiviti perikanan yang lebih produktif serta membuka peluang pekerjaan baru. Seterusnya, Yang Berusaha Ketua Pengarah Perikanan meneruskan lawatan beliau ke RAS Pool Farm Trading di Malim Jaya. Syarikat ini telah menggunakan sistem Recirculating Aquaculture System RAS yang diaplikasikan dengan penggunaan pengudaraan sistem water pump, blower, air compressor dan oksigen generator serta sensor blower untuk mengesan kadar oksigen terlarut secara automatik. Antara spesies ikan yang diternak oleh syarikat ini adalah kerapu hybrid, kerapu naga dan tilapia merah. Sistem RAS ini mempunyai 4 tangki polytank dan 9 tangki fiberglass. Lawatan kerja beliau diteruskan lagi dengan merasmikan Cabin Fisheries Transformation Center FTC MyKP di Paya Lebar. FTC MyKP ini berperanan sebagai pusat utama dalam pentadbiran, pengaturan dan pengurusan program serta aktiviti MyKP di sesuatu kawasan atau pengkalan. Antara aktiviti yang dijalankan di FTC MyKP Paya Lebar ialah jualan hasil tangkapan ikan serta produk perikanan pada setiap hari Sabtu dan Ahad. Lawatan Ketua Pengarah Perikanan di Melaka diakhiri dengan meninjau projek ternakan sangkar ikan tilapia payau di Kuala Linggi. Projek ternakan ini mula diserahkan kepada komuniti nelayan sangkar Kuala Linggi pada 14 Disember lalu dengan jangkaan pengeluaran pada bulan Mei 2022 sebanyak 8.75 tan. Seramai 16 orang peserta yang dipilih oleh DOF terlibat di dalam projek ini terdiri daripada nelayan laut dan nelayan darat daerah Alor Gajah. Infrastruktur projek ini dibangunkan dengan menggunakan peruntukan Kerajaan Persekutuan dengan berjumlah keseluruhan RM700,000 yang merangkumi 64 petak sangkar, 2 buah rumah operasi berserta kelengkapan makanan ikan, 70,000 ekor benih ikan tilapia payau, bot fiber 19 kaki dan enjin bot. Kerajaan Negeri Melaka juga telah memperuntukkan sebanyak RM300,000 untuk pembinaan jeti bagi kemudahan pengangkutan peternak sangkar.
Sebelum saya akhiri laporan saya, jangan lupa saksikan program Hari Peladang Peternak dan Nelayan Kebangsaan HPPNK tahun 2021 yang akan berlangsung bermula 21 hingga 23 Disember ini di World Trade Center Kuala Lumpur secara hybrid dan orang ramai boleh daftar untuk saksikan secara atas talian di laman rasmi www.hppnk2021.my. Ayuh kita rancakkan program kali ini sebagai tanda terima kasih kepada peladang, peternak dan nelayan di negara kita. Jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia bagi mengetahui maklumat dan informasi terkini. Saya Ahmad Najmi Nasruddin. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.